InsyaAllah kita boleh mulai buayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah, ya Alim ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah, hari ini adalah hari Isnin bersamaan 14 Ogos 2023. Pengajian kita pukul 10.35 malam, iaitu tadabbur surah Al-Mulk bermula ayat pertama lah, di siri pertama ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Zanita, Kak Asmaul-Husna, masya-Allah. Kita mukadimah dulu lah ibu ya, mukadimah daripada surah Al-Mulk yang kita nak belajar ni lah. Okay. Waalaikumsalam Kak Umi, masya-Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, apa dia makna surah Makkiyah? Maknanya surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Diturunkan sebelum hijrah baginda Rasul SAW, dan kebanyakan masa ataupun boleh kata hampir keseluruhan masa baginda sebelum daripada hijrah adalah berada di Mekah. Oleh kerana itu, kaedah dari PJ, saya lupa. Kaedah PJ, okey, bagi Umi pula. Kaedah PJ masya-Allah. Jadi dipanggil surah Makkiyah kerana diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, dan dia ada 30 ayat. Kenapa dipanggil surah ini surah Al-Mulk ibu ayah? Kerana summiyat suratu Al-Mulku liftitahiha bitaqdisin wa ta'zimillahi nafsahu. Kerana Allah Ta'ala mensucikan dirinya sendiri. Okey. Allah Ta'ala memulakan ayat surah ini, ada Allah sebut kalimah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada kalimah Al-Mulku di ayat yang pertama. Maka dipanggil surah ini surah Al-Mulk. Al-Mulk maksudnya apa? Kerajaan. Al-Mulk maknanya kerajaan. Begitu juga surah ini dipanggil surah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Bukan Al-Waqi'ah. Al-Waqiyah. Yang Al-Waqiyah penyelamat. Al-Waqiyah maknanya penyelamat. Ditulis W-A-Q-I-A-H. Bukan Waqi'ah. Waqi'ah ada apostrofi tu. Ada koma tu kan, Al-Waqi'ah. Ini tak ada. Ataupun Y-A-H. Al-Waqiyah pun boleh ya. Ataupun Al-Munjiyah, Mim, M-M. Munjiyah. Al-Munjiyah juga maknanya penyelamat. Jadi surah ini dipanggil surah Al-Mulk boleh. Dipanggil surah Al-Mulk kerana di permulaan surah ini ada sebut kalimah Al-Mulk. Boleh juga surah ini dipanggil surah Al-Waqiyah ataupun Al-Munjiyah. Memberi makna penyelamat. Kenapa penyelamat? Nanti kita tengok kelebihan daripada surah Al-Mulk. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kelebihan surah Al-Mulk? Kelebihan surah Al-Mulk, wuridat ahaditsu katsiratun fi fadli hadhihi surati. Disebutkan pelbagai hadis pada menceritakan kelebihan surah Al-Mulk. Antaranya minha ma akhrajahu al-Imam Ahmadu wa ashabus sunanil arba'atu
وقال الترمذي هذا حديث حسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعا لصاحبها غفر له تبارك الذي بيده الملك. Okay. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini hadis hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya ada suatu surah dalam Al-Quran. Surah ini ada 30 ayat. Surah ini akan membantu, memberi syafaat, akan membantu sahibiha, orang yang istiqamah baca surah ni, ataupun orang yang menghafal, mengamalkan, istiqamah baca surah ni, diampunkan dosa dia. Apakah surah itu? Iaitulah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa kelebihan dia? Surah ini akan memberi syafaat, akan menolong, akan membantu orang yang menghafal, membaca, istiqamah dan mengamalkan isi surah Al-Mulk. Apa dia kelebihannya lagi? Wa minha ma akhrajahu at-Tabrani wal Hafiz ad-Diya'u al-Maqdisi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannata tabarakalladzi biyadihil mulku. Masya-Allah, tabarakallah. Ibu ayah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu surah dalam Al-Quran, dia akan membela orang yang membacanya. Istiqamah lah, membaca dan mengamalkan dia secara istiqamah, hinggalah orang tu masuk dalam syurga. Dia akan ada pembela. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, kalau satu kes mahkamah dekat Malaysia ni, kalau sampai nak cari peguam untuk bela kita, kena bayar ke tak kena bayar, ibu ayah? Kena bayar ke? Kena bayar lah, kan? Kena bayar. Saya tak tahulah pasal saya tak pernah masuk mahkamah. Ini semua tak tahu. Tapi adalah bayaran dia. Ibu ayah nanti dekat mahsyar nanti, ketika mana berlakunya dakwa-dakwi nanti, kita nak tak ada yang bela kita? Kita semua nak ada yang membela kita nanti. Jadi di antara pembela kita nanti dekat sana yang akan membantu kita, akan berhujah untuk memenangkan kita dan masukkan kita dalam syurga adalah surah Al-Mulk. Oleh kerana itu, surah Al-Mulk ini, ibu ayah, bukan setakat kita baca dan hafal, tapi kita faham makna dia. Okey. Jadi ibu ayah, akhwat semua, akak-akak pun panggil ibu-ibu panggil ibu je lah senang ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala semua, dah bersedia untuk masuk dalam surah Al-Mulk, perbahasan insya-Allah. Dah tahu kelebihan dia. Jadi sebelum kita teruskan, pastikan contohnya kalau ada buku baru, kalau buku nipis buku baru lah. Kalau ibu-ibu ayah buku tebal, pastikan ada section baru khas untuk surah Al-Mulk sahaja. Kita nak mula surah Al-Mulk. Hari tu surah Kahfi, kita dah mula, ni surah Al-Mulk. Siapa sekarang ni memang dah ada buku baru ataupun section baru dalam buku yang tebal? Siapa yang dah ada? Ibu Sofiah dah ada. Yang lain macam mana? Bu Zanita dah ada. Jadi saya harap semua yang dengar ataupun tonton video ni, rakaman ataupun secara live, kita belajar sungguh-sungguh, pastikan salin. Jangan kita dengar saja tak salin, rugi. Ada buku baru Ibu Siti Marah, Masya Allah ya. Okey. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, surah ni, surah Al-Mulk ni cerita apa? Suratul Mulku kasairi suwaril makkiyah ta'ni bi usulil aqidatil asasiyah. Seperti mana surah-surah makkiyah yang lain. Ibu ayah, surah makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah, banyak tak ayat pasal hukum hakam? Ibu ayah, banyak tak ayat pasal hukum hakam? Ada tak? Banyak tak? Tak banyak. Kebanyakan ayat hukum hakam diturunkan selepas hijrah. Ketika para sahabat dah kuat iman, dah berhijrah,
dah berada di Madinah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan telah bersatu, telah disaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansar. Setelah itu banyak ayat-ayat hukum hakam turun di Madinah, dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Tapi kalau Makkiyah ini, surah Makkiyah ataupun ayat-ayat yang Makkiyah, kebanyakannya cerita pasal usul akidah. Cerita pasal keesaan Allah Ta'ala, cerita pasal tauhid, cerita pasal kebesaran Allah Ta'ala, cerita pasal dalil kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala. Apa dia? Wahya isbatu wujudillah. Mengisbatkan, menegaskan Allah Ta'ala itu wujud. Menegaskan Allah Ta'ala maha besar. Allah Ta'ala maha berkudrat di atas segala sesuatu. Dan dalil menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Dan juga surah-surah Makkiyah banyak menceritakan mengenai wal ikhbar anil ba'thi wal hasyri wan nashr. Wal hasyri wan nashr. Memberitahu mengenai kebangkitan lepas mati ada hidup. Seterusnya ada kebangkitan, ada perhimpunan nanti di mahsyar. Jadi ini peranan surah-surah Makkiyah. Apa tujuannya diturunkan ayat-ayat bentuk begini? Dalam kebanyakan surah Makkiyah supaya para sahabat yang baru kenal Islam, baru masuk Islam, akan tertancap iman dalam hati para sahabat semua. Hingga kan bila sampai di Madinah, iman mereka dah tinggi dah. Berilah apa saja hukum hakam, apa saja syariat, mereka dah bersedia. Contohnya seorang sahabiah. Seorang sahabiah sedang berjalan di perjalanan. Dulu mana ada wajib tutup aurat, tutup kepala semua. Datang ayat jilbab, turun ayat jilbab. Sahabiah itu sampai pada sahabiah itu, disampaikan pada sahabiah tadi mengenai ayat jilbab dah turun. Maka sahabiah ni kalau sahabat lelaki, sahabiah perempuan. Sahabiah tadi dia terus berhenti berjalan, langsung tak bergerak. Kenapa kau tak bergerak ni? Baliklah rumah dulu. Kan baru turun ayat ni. Aku takkan bergerak walaupun selangkah dalam keadaan ayat Allah Ta'ala dah turun, syariat dah turun, mengharamkan buka aurat, mengharamkan nampak rambut, tapi aku teruskan perjalanan. Aku tak sanggup. Kenapa jadi macam tu? Kerana iman. Iman yang telah dibentuk melalui ayat-ayat surah Makkiyah. Ini antara salah satunya ibu ayah ya, surah Makkiyah. Kemudian ayat ini, surah ini dimulakan dengan memuji Allah Ta'ala. Tabarakalladzi itu. Dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat 3 sampai 5 Allah Ta'ala menegaskan mengenai dalil kewujudan Allah Ta'ala. Okey, kita tengok sekejap. Tengok ya. Okey, kita tengok ayat ketiga sampai ke-5. Ayat 3 sampai 5 cerita pasal dalil-dalil kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan kenapa Allah Ta'ala itu wujud, apa dalilnya. Ayat 3 sampai 5 menceritakan dalil-dalil kewujudan Allah Ta'ala. Kemudian ayat 6 sampai ayat 12. Tengok. Ayat 6 sampailah ayat 12. Sampai habis muka surat 562 ni. Ayat 6 sampai habis muka surat 562. Cerita pasal apa? Okey. Wa min mazahiri qudratihi ta'ala i'dadu azabi jahannam. Antara dalil kebesaran Allah Ta'ala adalah menyediakan neraka jahannam. Ibu ayah yang dirahmati Allah nak tanya, ada tak makhluk, mana-mana makhluk boleh cipta neraka macam Allah Ta'ala cipta neraka? Tak ada yang boleh buat macam mana Allah Ta'ala buat. Maka kebesaran Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala telah menciptakan neraka sebagai tempat untuk membalas kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala menceritakan juga mengenai orang-orang beriman. Orang-orang beriman maka dapat khabar gembira. Dapat khabar gembira iaitu balasan yang besar daripada Allah Ta'ala, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara ayat 6 sampai ayat 12. Kemudian kita tengok pula. Kita tengok secara ringkas saja dulu.
Kita tengok selepas itu, muka surat selepasnya. Wa min mazahiri ilmihi wa qudratihi wa ni'amihi ilmuhu bisirri wal alan. Di antara kebesaran Allah Ta'ala ibu ayah adalah ilmu Allah Ta'ala mengenai perkara-perkara yang rahsia, yang tersembunyi dan juga perkara secara terang-terangan. Jadi semua perkara yang tersembunyi pun dalam ilmu Allah, semua perkara yang terang-terangan pun dalam ilmu Allah. Dan juga mengenai penciptaan manusia, rezeki manusia. Allah Ta'ala tundukkan bumi ini supaya manusia mudah dapat duduk atas muka bumi. Allah Ta'ala pelihara langit. Allah Ta'ala jaga langit supaya langit itu tidak menurunkan azab pada manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala telah bagi azab dari langit kepada umat-umat terdahulu, tetapi umat yang ada sekarang ni Allah Ta'ala tahan azab tu. Itu semua dalil kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalil kudrat dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada ayat 13 hingga ayat yang ke-20. 13 sampai ayat yang ke-20. Tengok ya, ayat 20. Okey. Cepat ayat 20. Kemudian wa urdifat zalika fil khatimati bi itsbatil ba'ats. Okey. Kemudian daripada ayat seterusnya sampailah ayat yang terakhir daripada surah ini. Okey. Cerita pasal mengisbatkan, menetapkan, merincikan, menegaskan adanya kebangkitan. Dan ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bertanya, bila hari kiamat tu? Bila janji tu? Bila kata azab tu? Yang kamu kata wahai Muhammad, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Allah Ta'ala bagi warning kepada orang-orang yang mendustakan dakwaan para rasul, dakwaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cerita pasal Allah Ta'ala bagi warning pada mereka azab yang Allah janjikan. Dan juga Allah mewajibkan bertawakal kepada Allah dan sebagainya lah. Itu semua adalah dalil kebesaran Allah Ta'ala juga ya, di antara ayat 25 hingga ayat 30. Jadi ibu ayah nampak tak? Daripada awal surah sampai habis cerita pasal dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak semua ibu ayah? Secara ringkas sinopsis surah Tabarakalladzi. Nampak semua ya? Okey. Jadi secara ringkas kita nampak surah Tabarakalladzi ini, surah Al-Mulk, menceritakan kebesaran Allah Ta'ala. Di mana kalau kita baca tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebelum tidur, Nabi takkan tidur melainkan baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Rugi tak kalau kita baca hari-hari tapi tak faham makna dan tadabbur surah ni? Dari segi pahala dapat pahala, tapi dari segi penghayatan tu kita rugi. Pasal kita baca hari-hari tapi tak faham, rugilah. Jadi buaya ini sebagai satu persediaan muqaddimah sebelum kita masuk kepada perbincangan seterusnya surah Al-Mulk nanti insya-Allah. Jadi untuk malam ni setakat ini saja. Boleh buaya malam ni muqaddimah dulu. Okay, nanti kita kelas seterusnya nanti surah Al-Mulk siri kedua kita akan mula masuk perbahasan ayat yang pertama dan seterusnya secara berperingkat. Jadi ibu ayah yang belum ada buku kosong ataupun buku tebal, mungkin buku tebal tu ada beberapa section, ada section surah ni, ada surah ni sekian-sekian. Pastikan ibu ayah jangan campur-campur. Kalau surah Al-Mulk saja. Surah Kafi saja. Nanti ada juzuk amal saja. Kalau ibu ayah ya. Kalau nipis asing-asingkan. Kalau tebal buat section dia. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai buaya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.